Panas bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Sebelum saya ingin teruskan, saya ingin memberikan satu penjelasan atau memberikan sedikit update ya. Hari ini kita dikejutkan ya. Sebenarnya berita ini beberapa hari yang lalu, yaitu pada 8 Ogos. Namun tidak ramai yang memperkatakan. Walaupun begitu, kita melihat ada di antara Grab, sebab mereka yang terkesan dengan apa yang dilakukan atau yang baru saja diberitahu oleh Menteri Pengangkutan ini, yang mana katanya penunggang pi panggilan wajib ambil lesen GDL. Inilah yang mengejutkan kita. Chong Edi, welcome. Lawan tetap lawan. Ini adalah satu yang agak memberikan kejutan ya. Kenapa penunggang pi panggilan ini, maksudnya seperti mereka yang bekerja sebagai rider lah, lebih senang kita paham sebagai rider ya, Grab rider kah, Food Panda kah, dan banyak lagi rider yang lain. Wajib ambil lesen GDL. Ini adalah bagi saya adalah satu perkara yang tidak memikirkan tentang kebajikan ya kepada mereka yang bekerja sebagai rider ini. Sebab kita tahu lesen GDL ini maksudnya apa? Lesen GDL ini adalah sesuatu yang boleh dianggap bagi mereka yang mahu memandu untuk kenderaan berat, yang mengangkat dalam kereta atau lori barang-barang yang berat. Seperti ini mereka dikehendaki sebenarnya untuk mengambil lesen GDL. Tapi apa yang dinyatakan oleh YB ini adalah sesuatu yang mengejutkan, dan ini adalah satu tindakan yang membuatkan kemarahan khususnya kepada rider-rider, yang mana rider hari ini begitu ramai ya, yang dibuang kerja, yang kehilangan sumber pendapatan, mereka terpaksa bekerja sebagai rider. Tapi apa yang berlaku hari ini, kenyataan daripada Menteri Pengangkutan, mereka harus atau diwajibkan untuk mengambil lesen GDL. So ini ya perkara yang agak mengejutkan kita semua. So Nyeleng apa, thank you, welcome ya. Lawan tetap lawan. Terima kasih kerana hadir ya bersama-sama dengan kita. Ya itulah dia. Jadi ini satu bagi saya adalah satu kaedah ya yang menekan rakyat yang sudah pun terkesan, yang sudah pun terbeban dengan perkara-perkara yang sukar di hadapan kita hari ini, dengan keadaan negara kita hari ini. Tetapi mereka pula mengadakan memaksa dan juga mewajibkan bagi setiap rider-rider ini untuk mengambil lesen. So mari kita baca sebentar melalui mana sudah nih. Jadi saya mau membacakan kenyataan berita ini supaya kita memahami apakah sebenarnya yang berlaku. Ini dia. Katanya Kementerian Pengangkutan akan membentangkan 3 rang undang-undang pindahan akta pengangkutan jalan raya pada sidang Dewan Rakyat yang akan datang, katanya, melindungi kebajikan dan kepentingan penunggang pi panggilan. Itu kononlah tujuannya. Jadi Menteri Wee Ka Siong berkata pindahan juga mewajibkan penunggang pi panggilan untuk mengambil lesen vocational GDL. Seperti mana yang kita tahu, lesen GDL ini sebenarnya bagi mereka yang memandu atau memuat naik muatan yang berat ya di dalam mereka punya kenderaan atau kerja-kerja mengangkut barang dan sebagainya. Tetapi untuk rider ini mereka hanya menggunakan kereta kecil dengan order food makanan yang saya rasa tidaklah begitu berat ya, mungkin KFC, McDonald atau makanan-makanan yang lain. Adakah patut ya GDL ini diberikan kepada mereka? Adakah patut setiap rider ini diwajibkan? So ini adalah antara satu yang saya rasa dan saya fikir adalah satu yang tidak masuk akal. Bagaimana menteri ini boleh memikirkan perkara-perkara seperti ini, walaupun kononnya untuk memberikan perlindungan, tapi dia tidak memikirkan bahwa lesen ya, daripada kos lesen itu sahaja, kata Albert Joni ya, daripada kos lesen ini saja, kalau kita lihat daripada komen daripada Albert Joni, bayarannya adalah 1K++. Di mana menteri punya otak ini, katanya. Betul. Dengan 1.000 itu, dengan pendapatan yang mereka yang begitu terhad sekali dalam sebulan,
keperluan mungkin 1.200, walaupun 1.200 pendapatan mereka sebenarnya tidak cukup ya dengan keadaan yang sekarang ini, dengan harga harga keperluan asas yang makin meningkat ya. Sepenuhnya saya percaya 1.000 2.000 itu tidaklah mencukupi. Dengan dipaksa atau diwajibkan lagi mengambil lesen JDL, di manakah menteri punya otak ini? Adakah otaknya juga tertinggal di atas Gunung Kinabalu atau di Laut Cina Selatan? Inilah persoalannya. Kenapa kita hari ini mempunyai kabinet yang begitu menghisap darah rakyat? Mereka tidak memikirkan apa bebanan atau tekanan ya yang dihadapi oleh rakyat. Sehingga itu beberapa hari yang lalu, tahun minggu yang lalu, kita melihat bagaimana rider-rider berkumpul bersama untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka dengan apa yang dilancarkan atau akan dibuatkan akta yang akan diperkenalkan oleh menteri. Inilah dia daripada Menteri Kerajaan UMNO Barisan Nasional yang mereka fikir hanya untuk mencari pendapatan untuk kerajaan, tetapi mereka lupa untuk tanggung jawab mereka menjaga kebajikan rakyat di luar sana. Ini bagi katanya lagi, ini adalah bertujuan pengawal selian dan penetapan peraturan terlibat ya. Jemaah menteri telah bersetuju supaya pindahan dilaksanakan ke atas 3 akta itu. Katanya pada sidang media di Kementerian Pengangkutan selepas perjumpaan dengan wakil persatuan panggilan ya. Dalam pada itu menjelaskan pindahan yang dicadangkan antara lain bertujuan mewujudkan puncak kuasa bagi mengawal selia dan menetapkan peraturan perlesenan bagi perkhidmatan berkenaan di bawah Akta 334 dan juga Akta 715. Katanya lagi, ini memastikan terdapat perlindungan insurans kepada penunggang atau pemandu yang terlibat katanya. Beliau berkata pindahan itu juga akan memindah had umur penunggang-penunggang panggilan, yaitu untuk motosikal penghantaran barangan kepada tidak kurang daripada 18 atau berbanding 21 tahun bagi mengambil lesen GDL. Itu dia. Jadi yang lain itu saya pun tidak mau baca seterusnya sebab kita tahu apapun alasan sebenarnya, apapun akta ini yang ingin diperkenalkan ini, sebenarnya ini adalah satu yang kurang bijak ya. Ini adalah satu tindakan kurang bijak daripada kementerian, daripada Menteri Wee Ka Siong ini ya, daripada MC ini apabila mewajibkan ya untuk mengambil lesen GDL. Yang pertama, kenapa tidak logik adalah kalau kita tahu lesen GDL ini sebenarnya dia adalah untuk kendaraan berat. Motosikal dengan hanya menghantar barangan atau menghantar makanan yang ringan itu pula diwajibkan ya untuk mengambil lesen JDL yang kosnya begitu mahal, kosnya 1.000 lebih dan sebagainya. So ini membuang masa dan juga membazir, apatah lagi sumber mereka sangat terhad dengan gaji yang terhad, ditambah lagi dengan penekanan seperti ini. Rasanya ini adalah satu perkara yang boleh ya menimbulkan kemarahan khususnya kepada rider-rider yang ada di luar sana. Ya, untuk yang kedua katanya alasannya untuk mendapatkan data. Jadi ini adalah satu alasan yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Sebab kalau kita tahu mereka sebenarnya boleh mendapatkan data itu daripada company, daripada Food Panda, daripada Grab. Sebab saya percaya untuk kita apply untuk menjadi rider kepada mana-mana syarikat seperti Panda, Food Rider, Grab dan sebagainya, kita kena isi borang ya, walaupun online ada disediakan secara online. So dari sana sebenarnya kita boleh dapat data bukan daripada rider-rider ini, tapi sebenarnya daripada company itu sendiri, daripada Food Panda, daripada Grab. Jadi ini satu lagi alasan yang tidak masuk akal. Dan yang seterusnya bagi saya ini adalah satu cara kerajaan yang tidak ada belas kasihannya, tidak punya belas kasihan. Mereka dengan mudah, mereka dengan sewenang-wenangnya memberikan tekanan kepada mereka khususnya rider, khususnya kepada rider-rider. Jadi saya percaya ini adalah satu tindakan ya tindakan yang menyusahkan rider-rider yang ada di luar sana. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pula dengan pandangan Anda? Saya melihat ada beberapa pandangan di sini. Jadi sebelum itu kita lihat semasa PKP dan darurat sebenarnya rider ini disanjung. Rider ini disanjung karena rider begitu seperti mereka yang ada di hospital sebagai tentera, sebab mereka dianggap sebagai frontliner.
Mereka dengan susah payah mengambil risiko, ya, mereka mengambil risiko untuk menghantar makanan daripada masyarakat, daripada seluruh rakyat yang tidak mau keluar kerana darurat, kerana dikurung di rumah. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku hari ini dilihat bahwa mereka sudah mula disisihkan. Rider-rider ini mula disisihkan dengan tekanan, dengan bebanan yang mereka beri kepada setiap rider-rider ini. Ya, memang satu yang agak-agak mengecewakan kita. Oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, dapat pun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.